Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kibarkanlah jalur gemilang bagi menyemarakkan semangat kebersamaan kita. Okey, selamat menyambut bulan kemerdekaan kita yang 64. So, terima kasih kepada semua yang hadir untuk menyaksikan podcast kita pada hari ini. Hari ini 25 hari bulan Ogos, hari Rabu jam 11 pagi. So, bersama saya pada hari ini, saya tidak bersorangan, saya bersama dengan Mas in the house, Mas is back. Okey Mas, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, selamat pagi Cik Noah. Sihat ke? Sihat, bertambah sihat dekat rumah. Alah, semakin bersemangat ya sekarang. Semakin bersemangat Semangat demi bulan kemerdekaan Mas. Ya, betul. Mas, Sampai tu saya sasul. Nyanyi sikit lagu tanggal 31 Mas boleh? Saya rasa Cik Noah kalau nyanyi lagi sedap. Cik Noah tadi dah praktis sebetulnya. Dia nak nyanyi, dah bersemangat nampak. Tak naklah saya praktis tadi tapi rasa macam sumbang, so saya tak jadi nak nyanyi. Okey, so hari ini kita nak berbicara berkenaan dengan kebebasan dunia digital. Mana sempadannya? Okey, kita bawa dua orang ahli panel yang orang kata apa, yang sangat pakar untuk kita kupas berkaitan dengan topik ini, kebebasan dunia digital. Tapi sebelum itu kita nak tanya kepada Mas, sebelum kita perkenalkan kita punya panel. Ya. Bila awak first di apa panggil lah, didedahkan dengan dunia internet Mas? Dunia internet. Ya. Sebab saya bukanlah terlalu muda. Saya didedahkan dengan internet seawal umur 13 tahun atau 14 tahun macam tu. 13 dengan 13. Okey, lebih kurang saya lah. Saya didedahkan dengan internet pada sekolah rendah. Tapi waktu zaman saya dulu, tak tahulah sama dengan zaman Mas ke tak, saya guna yang panggil lah, internet yang kalau masuk tu dia bunyi tet dulu tau. Dia nak dapat connect dulu. Kan, kat sekolah lah kan. Kalau nak guna pun mesti kat sekolah kan. Kat rumah saya ada dulu. Okay. Betul kat tak? rumah pun ada. Kira hebat jugalah. Dulu kalau nak dapat internet tu kat sekolah je. Makmal komputer. Ya ke? Awak dulu tak ada internet ke? Kat rumah mana ada. Oh, okey. Kat rumah waktu zaman saya ada lagi kat rumah. Okey, tapi tak apa. Hari ni kita nak membicarakan mengenai kebebasan dunia digital. Kita nak memperkenalkan kita ahlinya panel. Okey, Mas. Okey, jadi bersama kita hari ini panel yang hebat ya Encik Noah. Kita ada bersama dengan pada pagi ini iaitu Encik Muhammad Zabri Adil Talib, merupakan Ketua Jabatan Forensik Digital Cyber Security Malaysia, juga merangkap Naib Presiden Bahagian Operasi Persatuan Penyelidik Forensik Digital Malaysia iaitu DPRS. Selamat datang diucapkan kepada Encik Muhammad Zabri. Terima kasih Encik Mas. Terima kasih Cik Noah. Bersih mereka ni. Ya, mereka. Nampak bendera saya kecil. Cik Zabri je bendera besar daripada Tapi tak apa, yang penting semangat itu penting, okey? Betul. Dalam hati, dalam jiwa. Okey, betul. Okey, Cik Noah, jadi panel kita yang kedua merupakan iaitu Profesor Madya Dr. Ainuddin Wahid Abdul Wahab. Selamat datang ucapkan. Dr. Ainuddin merupakan pensyarah Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Universiti Malaya, juga merupakan Timbalan Pengarah Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya ataupun UMCSET, dan juga merupakan AJK Persatuan Penyelidik Forensik Digital Malaysia iaitu DFRS. Selamat datang Dr. Ainuddin. Selamat datang Dr. Walaupun keadaan tidak berapa sihat, tapi still bersama dengan kita sudi menerima jemputan kami di podcast. Terima kasih Dr. Ainuddin sekali lagi. Terima kasih kepada Encik Zabri. Okey, tadi kita cakap pasal kemerdekaan. Selalunya kalau pasal merdeka ni semua orang tahu pasal kebebasan menentang penjajah. Betul lah kan Mas ya? Dr. Ainuddin dengan Encik Zabri. Tapi ramai yang mungkin tidak tahu berkaitan kebebasan di dunia digital sendiri. Kita tahu yang bahawa kebebasan waktu zaman dulu kita merdeka, kita menentang penjajah, so kita bebas daripada penjajahan, so itu kita dah merdeka. Tapi di dunia digital kita tak tahu kebebasan kita, kita tak tahu berapa limitnya kebebasan kita di dunia digital. So hari ini kita nak kupaskan topik tu bersama dengan kita punya panel-panel hari ini. Betul tak Mas Betul-betul Cik Noah. Tapi sebelum tu Cik Noah, boleh ke saya nak masukkan sedikit berkenaan dengan kita punya program iaitu #Hello Weekend. Yep. Okey, saya di sini ingin menerangkan sedikit mengenai program #Hello Weekend, di mana program yang menyokong program mental health, yang ini anda boleh kongsikan gambar-gambar atau video dengan kata-kata semangat, positif, inspirasi di Instagram dan TikTok dengan #Hello Weekend, #Unicare Spread Love. Bagi setiap posting, RM10 akan disalurkan kepada NGO yang menyokong program-program mental health. Jadi ia sangat program yang baguslah.
kan? Okey, betul. Selamat datang juga kita ucapkan ya Mas. Kita tak lupa kepada penonton-penonton kita yang berada di YouTube dan Facebook. So hari ini kita bersiaran langsung di Facebook dan YouTube My UMCast. So selamat datang, kita ucapkan anda semua boleh meninggalkan ataupun berinteraksi dengan kami di ruangan YouTube ataupun Facebook dengan meninggalkan komen dan boleh bertanya soalan-soalan kepada ahli panel kita. Dan insyaAllah kita akan ada, kalau ada masa kita akan ajukan soalan anda kepada panel untuk menjawab. Okey. So selamat datang. So jangan lupa untuk like our media sosial YouTube, IG dan jangan lupa subscribe. Smash the subscribe button. Okey. Kita ubah sikit. Okey, soalan pertama kita nak ajukan kepada ahli panel kita. Mas, silakan Mas. Terus nak tanya soalan dia, kita macam tak nak dulu berbual ke dah panjang sangat berbual? Boleh. Kita nak Yelah, sebab kita pun nak berbincang lah dengan kita punya ahli panel kan, nak tanya mengenai dengan kita punya dunia digital waktu zaman sekarang ni kan, macam mana dia punya kesan kepada semua. Jadi tapi sebelum tu kita nak tanyalah sedikit latar belakang cyber security Malaysia dan juga apa tu peranan forensik digital. Mungkin Cik Sabri boleh terangkan sebab kita pun tak tahu kan mengenai forensik digital ni apa dia. Saya pun tak tahu yang kita ada forensik digital. Forensik saya tahulah kan. Forensik digital kita tak tahu. Betul. Okey, Cik Sabri silakan. Okey, Cik Noah, Cik Mas, Cyber Security Malaysia ni kita adalah National Cyber Security Specialist Agency under the Ministry of Communication and Multimedia Malaysia. So, jadi Cyber Security Malaysia ni kita start back in 1997 dulu. So basically kita dah lama lah dalam industri ni ataupun dalam bidang ni. Cuma kita selalu bermain di belakang tabir lah. Kalau dulu kita di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan kemudian kita berpindah ke KKMM. Jadi sejarah penubuhan dia tu waktu internet mula diperkenalkan di Malaysia, di dunia 1995. Jadi kerajaan pada masa itu kita start dengan inisiatif Multimedia Super Corridor. So alhamdulillah kita start awal dengan inisiatif tu, kita start awal berbanding dengan negara-negara lain. Jadi pada masa tu pihak kerajaan dalam mesyuarat ni, Perdana Menteri dia bertanya, sekiranya kita diserang di dunia cyber ni, siapa yang akan mempertahankan dunia cyber ni? Pada masa tu tak ada yang boleh jawab. So jadi BIMOS masa itu di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi diberikan tanggungjawab untuk membuat research dalam perkara ini dan pada waktu itulah kita ditubuhkan. Kemudian berkembang, pada masa itu kita dikenali sebagai NISR, National ICT Security Emergency Response Center. Kemudian dia berkembang sebab skop dia tu makin lama makin berkembang dan akhirnya jadilah ke Cyber Security Malaysia ni. Dan digital forensik ni adalah salah satu jabatan yang berada di dalam Cyber Security Malaysia, because mula-mula in the beginning Cyber Security Malaysia ni orang fikir maknanya selepas kena serang. So jadi masa tu ditubuhkan MyCERT, Malaysia Computer Emergency Response Team, kemudian tubuhkan Digital Forensic Department. Sebab apa? Sebab insiden yang mula-mula itu MyCERT untuk respons kepada insiden, kemudian forensik untuk buat siasatan. Macam mana perkara itu boleh berlaku, apakah root cause dia, apakah penyebab dia, siapa yang buat. Jadi kita ditubuhkan. Tapi kemudian dia berkembang sebab cyber security ni bidang ni kita tengok ada juga elemen-elemen proaktif. Jadi adalah ditubuhkan jabatan-jabatan lain. Jadi Jabatan Forensik Digital ni ditubuhkan untuk membantu agensi penguatkuasa undang-undang dalam apa-apa perkara yang berkaitan dengan analisis forensik digital. Saya tak nafikan, pihak agensi penguatkuasa ada unit forensik mereka sendiri, seperti PDRM, SPRM, MCMC dan sebagainya, ada tim forensik dia sendiri. Tapi banyak juga agensi-agensi penguatkuasa undang-undang yang tak ada kepakaran forensik digital ni. Sebab apa? Sebab untuk maintain lab, untuk build up capability, kepakaran apa semua tu, dia memerlukan belanja yang besar dan mengambil masa. So jadi itulah tujuan ataupun perkhidmatan digital forensik yang kita tawarkan di Cyber Security Malaysia ni. Maksudnya digital forensik tu. Silakan Tuan. Pihak swasta pun boleh engage. Kadang-kadang kita jumpa lawyer dekat dalam court, lawyer cakap I ada kes ni lah, boleh tak you jadi expert witness untuk kes ni. Yang itu pun kita tawarkan perkhidmatan tu.
Tapi itu berbayar lah. Itu berbayar. Tapi kalau dengan kerajaan ni dia adalah national service. Okey, so macam tadi Cik Zabi ada cakap berkenaan dengan kadang-kadang pihak polis pun dia ada digital forensik dia sendiri, betul tak? So macam adakah mereka akan mereport kepada tuan ke forensik ni ke, forensik digital dekat Security Malaysia ni ke, ataupun membantu pihak polis? Okey, so pendekatan ataupun analogi yang kita selalu guna untuk terangkan situasi ni ialah jabatan forensik yang ada dekat law enforcement ni dia macam hospital, general hospital biasa. Di Cyber Security Malaysia kita adalah specialist punya hospital. So jadi kalau ada kes-kes yang melibatkan emerging technology yang mana kes-kes yang sophisticated, yang kompleks, yang itu dia memang orang kata apa, untuk selesaikan sendiri tu tak boleh. Dia kena bekerjasama. So jadi di Cyber Security Malaysia kerja kita ataupun tugas kita ialah untuk fokus emerging technology ni. Kes-kes yang melibatkan hacking, yang melibatkan ransomware, yang melibatkan espionage. Yang ini orang kata apa, penjenayah cyber level sedikit, yang memang kita nak tangkap pun memang sukar. Jadi kalau mereka ada masalah, mereka akan rujuk kepada kita. Tapi dia tidak diwajibkan ataupun mesti nak rujuk kepada kita. Jadi sekiranya ada keperluan, kita ada di sini, bersedia lah. Membantulah. Maksudnya kalau dia orang boleh selesaikan sendiri, biar dia orang selesaikan sendiri. Tapi kalau perlukan bantuan, just contact daripada Cyber Security Malaysia untuk membantu lah. Okay, macam itulah kan? Ya, betul. Tadi Mas ada bercakap berkenaan dengan Digital Forensic Research, DFRS. So kita nak bertanya kepada Dr. Ainuddin, sebenarnya apa tu DFRS tu? Mungkin ramai yang tak tahu. Mungkin Dr. Ainuddin kalau rasa nak terangkan berkenaan DFRS tu? Okey, terima kasih Anwar. Ini sebenarnya yang saya minta kebenaran kepada Timbalan Presiden Operasi sebenarnya Encik Zabri untuk persatuan ni. Tak apa, saya ambil tanggungjawab Encik Zabri saya selaku salah seorang daripada ahli jawatan kuasa lah. So Persatuan Forensik Digital di dalam bahasa Melayu tapi DFRS, Digital Forensic Research Network. So society, asalnya dikenali sebagai Malaysian Digital Forensic Science Network atau MDFSN. Okay. So pada tahun 2018, ada satu inisiatif, saya rasa yang come up tu adalah sebenarnya Cyber Security Malaysia, tim Encik Zabri sebenarnya, dan juga pesyarah-pesyarah ataupun ahli akademik di dalam yang melakukan kajian dan juga terlibat dalam pengajaran berkaitan dengan keselamatan komputer. So pada tahun 2018, idea untuk penubuhan Persatuan Penyelidikan Forensik Digital telah dinyatakan, dan ia melibatkan profesional dalam bidang digital forensik, ahli akademik dan juga penyelidik. Ahli-ahlinya lah. So objektif utama di FRS ini ataupun Persatuan Penyelidikan Forensik Digital ini adalah untuk menyediakan satu platform di mana profesional, ahli akademik dan juga penyelidik dalam bidang forensik digital boleh bekerjasama, boleh berbincang berkenaan teknologi dan isu-isu berkaitan forensik digital, macam tadi Encik Zabri kata yang the latest trend sebagainya. Ini termasuk dalam di Malaysia dan juga di luar negara. Jadi kalau untuk lebih lanjut, kalau nak tengok berkenaan dengan DFRS, boleh lawati laman web Facebook DFRS Malaysia ataupun di website rasmi DFRS www.dfrs.com. So saya rasa boleh lah itu untuk beri sedikit background untuk DFRS. Boleh. Okey, terima kasih Dr. Ainuddin. Okey Mas, tadi kan kita bercakap berkenaan dengan dunia internet. Awak kata dengan saya sebelum ni awak boleh melayari internet waktu apa? Tadi umur 13 tahun. 13 tahun. Waktu tu 13 tahun tu ada smartphone ke tidak? Tak ada. Smartphone tak ada. Saya belum lagi ada. Saya belum mengenali lagi pun. Saya start dengan smartphone bila saya start masuk kerja. Percaya atau tidak anda semua? Percaya sebab Cik Noah kan Gen X. Ya ke? Alah, betul. Sebab PDA, kalau kita tengok masa tu PDA. Ya, saya start dengan first gaji tu saya start dengan beli smartphone. Sebelum ni kita guna, waktu saya sekolah rendah macam saya cerita pada awal-awal tu, sebelum guna jaring tu yang kena dial bunyi tu lah. Zaman-zaman dulu punya internet tu. Zaman TMNet.
Dalam zaman TMNet dulu. Nak cakapnya dulu, nak dapatkan internet connection tu amat-amat susah, betul tak? Sekarang ni dekat smartphone, mana-mana je ada internet free everything, betul tak? Kan Mas Ya, betul. Dulu nak dapat line telefon biasa pun susah, lagi kan internet memang susah lah. Betul. Kan kita memang lambat kan. Betul. Tapi Teruskan. kalau dulu susah nak dapat internet, sekarang ni terlalu mudah untuk kita akses internet tu di mana-mana. Jadi menyebabkan kita punya komuniti ni mudah untuk melebihi ataupun tak ada limit lah orang kata dalam kita melayari internet. Jadi macam tak ada sempadan, betul tak Cik Noor? Betul, setuju. Mungkin dari segi undang-undang ataupun mungkin dia punya law lah kan, mungkin masyarakat ni tak tahu ada undang-undang dalam digital ni, tapi mereka macam sebab mereka terlalu shock kan dengan melayari internet. Jadi sebab itulah adanya bila kebebasan bersuara di media sosial di dalam dunia digital. Jadi mungkin Encik Zabri boleh terangkan mengenai dengan undang-undang dunia digital ni macam mana? Kita beruntung dekat Malaysia ni, waktu kerajaan mulakan inisiatif Multimedia Super Corridor tu, pada masa tu kerajaan janji bahawa dekat Malaysia ni tak akan ada sekatan. Itu maknanya kebebasan mutlak kan, which is very good, dengan harapan boleh menarik pelabur-pelabur daripada luar untuk datang melabur di Malaysia, memulakan perniagaan di Malaysia lah. Jadi itu memang sesuatu yang bagus, but bukanlah kebebasan yang total sebenarnya. Masih lagi ada undang-undang. Secara fizikal ni, dunia cyber ni dia memang tak ada sepadan. Tak ada sepadan. So jadi itu kita tak boleh nak nafikan. Jadi bila berlaku jenayah ke apa ke, memang jenayah tu pun dia kira consider as keras rentas sepadan. Tapi ada undang-undang. Ada undang-undang yang berada di dalam dunia cyber itu. Cuma because of dia adalah dunia cyber, kita tak nampak kan. Benda tu macam something yang virtual, something benda gaib lah senang cerita. Jadi tapi ada undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan, di mana kalau kita kena faham dulu maksud undang-undang ni ialah sesuatu yang salah di sisi undang-undang yang boleh memberikan kerugian, boleh memberikan kerosakan dan juga boleh memberikan kesusahan kepada orang lain. Contoh dia macam memasuk akses tanpa sepadan, hacking, penggodaman. Itu satu. Lepas tu bila dia dah masuk, kemudian dia buat ubah suai ataupun dia curi data daripada database, daripada pengkalan data. Ini pun consider sebagai satu kesalahan jenayah. Kemudian dia bersubahat memberikan akses password dia tu kepada orang lain untuk digunakan untuk akses ke dalam pengkalan data. Kalau kes-kes macam dekat universiti, student, ada kes-kes student hack masuk untuk tukar markah, untuk betulkan attendance. Itu sebenarnya adalah satu kesalahan jenayah tu. Cuma because of dia berada dalam lingkungan dia sendiri, bubble dia sendiri, dia rasa macam dia tak ada orang memerhatikan dia dan dia rasa benda tu bukan satu kesalahan, maka itu salah lah kan. Jadi apa-apa yang menyalahi undang-undang Malaysia tu itu adalah consider sebagai jenayah dan ada sempadan dia tu. Macam dunia sebenar tapi dia dalam dunia cyber. Jadi dia lebih kepada yang macam tu lah, macam hack, curi data. Contoh kalau macam di dalam media sosial yang macam dia menghina, contoh lah kan, itu lebih kepada jenayah ke bukan? Itu pun ada juga di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Dia consider sebagai sekiranya dia menyebarkan kandungan yang jelek. Kandungan yang jelek ni termasuklah kandungan-kandungan lucah, kandungan-kandungan yang menghina, kemudian tulisan-tulisan yang orang kata apa, memfitnah, itu ada juga dikira sebagai satu kesalahan jenayah di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Di bawah Akta Penal Penal Code pula, kanun kesiksaan jenayah, menghasut
menghasut ni pun consider sebagai jenayah juga, because kita dekat Malaysia ni multiracial, kita nak pentingkan keharmonian tu, ini consider benda yang penting lah. Kalau you main-main dengan ni, you persendakan, dia adalah satu jenayah. Betul. Senang cerita, kalau dia menggunakan komputer untuk melakukan perkara-perkara ni, maka dia ada itulah jenayah. Okey. Kira jenayah lah. Itulah. Yes. Menarik tau Mas. Tak tahulah yang ni dikategori sebagai jenayah ataupun tidak. Saya rasa pelajar-pelajar universiti ataupun kita orang muda ni selalu buat macam ni tau. Kita gunakan Facebook kawan-kawan kita yang tidak log out ataupun kita baca untuk up status. Adakah itu sebagai jenayah ataupun gurauan atau macam mana tu? Dr. Ainuddin, kalau nak ulaskan berkenaan dengan ialah kita rasa kita kawan-kawan dengan bergurau dengan kawan, dia ni tak log out lagi dia punya Facebook, ambil handphone terbaca WhatsApp ke contoh. Ataupun tak log out, kita up status untuk bergurau contoh. Adakah itu dikira sebagai jenayah dalam dunia digital ataupun tidak? Dr. Ainuddin. Terima kasih Anwar. Pernah buat lah tu, kan? Saya tak pernah buat, tapi akan Cik Noor selalu buat sebetulnya. tak pernah. Saya nak up status dekat saya. Okey, silakan. Dia antara dua, sama ada kita yang menganiaya ataupun kita yang teraniaya. Itu je. Okey. Saya mungkin boleh mulakan dengan mungkin 3 sebab utama lah. Kata sebab utama terjadinya macam kes apa yang dikongsikan oleh Anwar tadi. Okay. Yang pertamanya adalah dari segi ignorant ataupun ketidakpedulian kita. Yang kedua, mungkin benda itu berlaku secara tidak sengaja. Okay. Dan yang ketiga, mungkin juga berlaku dengan sengaja. Macam mana yang Anwar share tadi lah. Kita saja nak bergurau dengan kawan kan. Okay. So tak apalah, tadi Encik Zabri dah terangkan berkenaan dengan undang-undang di dalam dunia digital. Saya mungkin akan sentuh sedikit tambahan kepada undang-undang. Selain daripada undang-undang dalam dunia digital, kita ada juga apa yang dipanggil sebagai sebagai polisi. Okay. Polisi ni kita nampak dia macam undang-undang, tapi dia di bawah sedikit daripada undang-undang, dan selalunya polisi ni digubal adalah berdasarkan undang-undang sedia ada. Okay. Dan polisi ni dia selalunya dikuatkuasakan oleh organisasi. Contohnya kita di UN, kita ada polisi di UN. Ataupun kita di cyber security sendiri ada polisi di cyber security, ataupun di mana-mana organisasi. So dia di bawah sedikit lah kalau kita tengok dengan undang-undang tadi. Dan apa bezanya polisi dan undang-undang adalah penguatkuasaan itu sendiri. Kalau undang-undang tu kita ada mahkamah, kita ada hakim dan sebagainya, tapi polisi ini selalunya dikuatkuasakan oleh, dia digubal dan dikuatkuasakan sendiri oleh eksekutif di organisasi itu sendiri. Kalau macam kita di UN, di tingkat pengurusan tertinggi UN, so kita ada polisi. Itu yang kedua. Seterusnya, di bawah sedikit daripada polisi, saya tak katalah dia tak penting, tapi kalau kita tengok daripada hierarki itu, kita letakkan yang ketiga itu adalah etika. Ini mungkin apa yang Cik Anwar mention tadilah, etika. Etika ni dia dari segi definisi dia mungkin saya boleh katakan satu tingkah laku ataupun perbuatan yang diterima masyarakat, okay? Ataupun yang diterima oleh sosial. Okay? So ada juga yang bertaruhkan dia berkenaan dengan ilmu yang berkenaan tingkah laku manusia, okay? Serta prinsip-prinsip yang mentakrifkan tentang satu tindakan tu sama ada betul ataupun salah. Itu etika. Okay? Dia ada banyak aliran lah. Kalau saya cuba kongsikan etika ni, dia ada yang berdasarkan egoisme, okay? Ini sahaja persendirian lah, apa yang kita rasa terbaik untuk seseorang itu dianggap betul. Itu ego. Kalau aliran etika, satu lagi adalah hukum tabi'i, ini natural laws. Ini selalunya kalau dalam Islam, apa yang ditentukan oleh Allah sama ada baik ataupun buruk. Okay. Satu lagi berkenaan utility, atau apabila kita mempertimbangkan etika itu dari segi apabila ada satu teknologi contohnya, kita tengok apakah manfaat dia. Kita cuba tengok manfaat dia lebih besar ataupun keburukan dia lebih besar. So, macam tu. Okay. So etika juga kalau kita kait dengan Islam, okay, dia dalam konsep akhlak lah, kita sendiri dah belajar. Okay. Ada etika ataupun akhlak. So etika ni selalunya berdasarkan pemikiran manusia dan juga cara hidup. Tapi akhlak ni selalunya kalau dalam Islam ditentukan oleh Allah lah, akhlak yang baik.
Okey, itu tadi 3 undang-undang, polisi, etika. Dan satu lagi saya boleh tambah juga adalah nilai dan norma masyarakat. Ini di bawah lagi. Okay, so yang ni dia lebih kecil, iaitu nilai moral atau kebudayaan untuk kumpulan tertentu. Nilai dan norma masyarakat ni sebenarnya kadang-kadang dia berbeza ikut apa? Ikut agama. Ikut tempat kan? Ikut tempat, ya, negara contohnya. Lain kalau nilai-nilai norma kita di Malaysia, compare kalau kita pergi negara-negara di Europe contohnya, negara barat. So dia berbeza. So perkara inilah yang bila kita bercakap tentang kebebasan dalam dunia digital yang perlu kita lihat, dan bukanlah mudah kalau kita kata, terutama sekali kita di Malaysia, kita berbagai kaum, berbagai agama dan sebagainya, dan kita bukan setakat rakyat Malaysia, dan juga rakyat-rakyat dari negara lain, yang mencari, yang bekerja di sini dan sebagainya. Kita ada banyak syarikat multinasional yang melibatkan pekerja antarabangsa. So perkara berkaitan etika ni tadi undang-undang tu okeylah, it's clear. So etika dan juga norma dan masyarakat ni dia memang susah sikit kita nak katakan. Sebab itulah dia macam tadilah Anwar kata, benda tu salah ke tak bila kita bergurau dengan kawan tadilah. Okay. Mungkin untuk Anwar dan kawan-kawan tak ada masalah. Okay. Tapi dari segi etika mungkin masyarakat rasa tak boleh sebenarnya, tak sepatutnya berlaku begitu. Okay. Jadi dia memang itulah, dia susah sikit kita nak tengok. Tapi kalau dalam undang-undang is clear. Kalau kita buat tu dia menyalahi undang-undang, senang. Okay, kita tahu salah ataupun tidak. Tapi kalau etika ni bergantung kepada siapa yang menilai, perspektif kita. Cumanya selalunya kalau kita di organisasi, kita akan ada polisi dan kita ada selalunya etika. Kalau macam contohnya kalau kita kata penggunaan lab di organisasi kita ataupun penggunaan komputer kan, di setiap organisasi selalunya organisasi email ke kan, etika penggunaan komputer. Ya. Dia akan keluar dengan etika tu kan. Tapi kalau kita tak follow etika tu selalunya, ayalah, dia tak adalah kita kata peruntukan undang-undang untuk mengambil tindakan. Tapi kita tahulah dia dah buat salah dari segi kita sebagai pengguna ataupun dalam masyarakat, itu tak sesuai apa yang dia buat. So boleh? Ya, jawapan saya setakat itu saja. Untuk yang Doktor. Contoh yang diberikan. Okey, tapi so maksudnya dekat sini etika, nilai dan polisi itu tidak boleh, tidak ada hukuman oleh mereka yang menyalahi ke ataupun macam mana? Sebab macam tadi Dr. Ainuddin dengan Cik Zahri bercakap, undang-undang tu clear. Kalau dia salah undang-undang, kita ada hukuman bagi mereka. Tapi kepada yang menyalahi etika, yang menyalahi, adakah mereka mendapat hukuman ataupun macam mana? Ataupun hukuman tu by organisasi ke ataupun macam mana Dr. Ainuddin? Okey, Cik Zahri, sorry. Tak kisah mana-mana. Dari antara dua pihak. Boleh ya? Saya jawab sikit lepas ni Cik Zahri sambung lah. Boleh, tak ada masalah. Okey, macam saya cakap tadi, kalau macam kita polisi, memang kita akan ada peruntukan di organisasi lah, kalau kedirian tentunya UM akan ambil tindakan. Tapi dia tak sampai keluar. Okey. Tapi kalau etika ni dia bergantung. Okey. Mungkin kalau kata organisasi tu dia memang ada kalau dia melanggar etika, apa yang mungkin berlaku. Bergantung kepada organisasi. Tapi dia tak ada sampai kita kata ada undang-undang, kita boleh bawa dia ke mahkamah sebagainya. Tapi bergantung. Okay? Dia isu dia macam ni. Etika ni, selalunya bila kita buat, okay, dia bergantung di mana pelanggaran etika tu berlaku. Kalau setakat kita komen dalam WhatsApp group kawan-kawan kita, walaupun apa yang kita komen, macam Ijazah cakap tadi, kita hantar gambar-gambar yang tak sesuai. Okay? Tapi dalam WhatsApp group kawan-kawan kita, selalunya dia dalam domain tu dia tak ada isu. Tapi dia dari segi etika dia mungkin ada ahli-ahli group apa lah dia macam tu lah. Tapi apa kalau katalah dia buat di dalam satu WhatsApp group ni, saya just pakai WhatsApp group ni contohnya. WhatsApp group yang dalam dia punya domain kerja contohnya, pejabat yang melibatkan urusan universiti sebagainya. Saya ambil domain universiti lah. So itu mungkin akan jadi satu isu sebab pelanggaran etika itu melibatkan, kita tengok siapa yang terkesan dari apa yang dibuat, pelanggaran etika. Itu kata dalam organisasi. So, mungkin dia boleh fall di bawah polisi pula. Dia akan naik tingkat ke atas polisi. Ataupun katalah dia buat tu di mana? Dia buat di media sosial. Media sosial ni sebab kita tengok adalah kawan-kawan dia, dan kalau katalah dia update komen,
terbuka kepada public. So kita tengok siapa yang terkesan dengan komen gitu. Asalpun apa yang dia hantar tu. Lebih besar kan sebenarnya kalau macam Cik Zabri cakap tadi, dia tak ada sempadan. Kita hantar post di sini, orang di US boleh baca, orang di UK boleh baca. So itu kesan dia lebih besar. So ini ada kemungkinan dia akan pergi ke tingkat yang lebih atas iaitu undang-undang. Kita tengok ada banyak contoh kan. Bila kita update komen, terutama sekali di Facebook. Facebook dia simple je. Kadang-kadang kita buat tu, kita tak sedar, sekejap je orang snapshot dah cukup untuk jadi bahan. So nampak tak ada cara dia. So kita nak kata dia tak ada kaitan, tidak. Tapi dia mungkin akan, kalau kita kata kita langgar etika mesti tak ada apa pun. Tapi bergantung kepada di mana dia berlaku dan apa sebut. Okay. Dan kesan dia lah kan. Yeah, macam apa yang Dr. dia cakap, siapa yang terkesan lah. Kalau kesan dia lebih besar, maksudnya mungkin benda tu akan dinaik taraf di bawah undang-undang, polisi, something macam tu lah. Okay, faham? Okay Mas, ada apa? Kalau sebab saya tadi tertarik dengan Tertarik ke tergamam? tertarik dan tergamam lah juga sebab saya mendengar penjelasan etika dan juga moral kalau penggunaan digital ni kan. Sebab saya terfikir contoh kalau macam culture kita punya masyarakat ni, kita lebih macam Dr. Nudin cakap tadi, kita punya masyarakat ni macam suka, contoh macam Cik Noh lah, bergurau kan, mungkin tanpa ada consent daripada pemilik akaun tu, ataupun yang paling mudah culture masyarakat kita suka menyebarkan di WhatsApp. Contohnya macam pasal vaksin ke contoh lah kan. So dapat je apa-apa info terus sebarkan. So benda tu macam menjadi culture lah, dan dalam mereka tak sedar tu mereka telah melanggar etika penggunaan dunia digital tu. Betul tak? Mungkin Encik Zabri boleh tambah sikit apa macam kalau hukuman kepada individu ataupun sekumpulan masyarakat ni yang melanggar undang-undang ni. Macam tadi Dr. Anudin dah terangkan mengenai etika. Ni dari segi undang-undang, apa hukumannya? Macam mungkin ada dia punya limit umur ke kalau yang melanggar undang-undang digital ni kan? Manalah tahu? Mana tahu kan, atuk-atuk pun boleh jadi possible juga kan, betul tak? Sekarang ada dunia cyber. Okey, Dr. Aidil dia sebut pasal etika tadi itulah. So jadi etika ni dia something yang diterima yang berkaitan dengan komuniti, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan organisasi. So, jadi dia adalah kelompok subculture, sub-community dalam satu komuniti yang lebih besar. Komuniti yang paling besar tu ialah negara lah. Which is kalau Malaysia ni kita di-govern ataupun uruskan, dikawal selia dengan undang-undang, lunas-lunas undang-undang. Jadi kenapa orang tu macam mana orang tu boleh disabitkan dengan kesalahan undang-undang tu sekiranya masa saya cakap dia memberikan kerosakan, memberikan kerugian, menyusahkan orang lain. So jadi kalau kesusahan yang dialami itu orang kata apa kecil kan. So jadi dia tidak boleh disabitkan dengan undang-undang sebab kesalahan dia tak cukup besar. Jadi itu boleh macam kaitkan dengan Dr. Aidil cakap tadi tu dalam grup WhatsApp. Jadi kalangan WhatsApp walaupun ada yang tak suka, dia ni sukalah post benda-benda macam ni, gambar-gambar macam ni. Remove lah kan. Admin remove lah. Itu hukuman dia. Ikut penerimaan community tu dalam tu. Jadi kalau admin dia tak remove, tak adalah dalam tu kira admin tu lah undang-undangnya. Kira polisi grup WhatsApp lah, polisi grup WhatsApp tu lah. Ya, betul. So, jadi ini yang penting. Kita sebagai orang kata apa benda ni benda baru. Kita sedang tengah belajar. So jadi sekarang ni kita kena tetapkan, kena belajar etika ni. So jadi kita boleh cakap, okey kalau orang Malaysia macam ni budaya dia. Etika ni kita dah set. Kalau macam ni tak boleh kan. Budaya-budaya prank ni bukan kat Malaysia. Itu dekat overseas. Malaysia jangan. Siapa yang buat prank ni kita macam kecam dia kan. Apa ni kau buat macam ni kan. So, jadi dia tahu bahawa sini tak boleh buat. Budaya kita tak boleh buat. So jadi etika ni dia bergantung kepada kelompok komuniti. Di mana dia akan membawa kepada moral seseorang tu. Moral ni dia dah level individu. Jadi macam Dr. Aidil ada cakap pasal akhlak dengan adab. Samalah. Etika tu akhlak, moral tu adab. Dia ada kelompok yang lebih kecil which is dalam keluarga kita. So jadi kita kena terapkan dalam keluarga kita nilai-nilai ni. Nilai ni pula ukuran dia sejauh mana ia boleh nak bergurau, bergurau sejauh mana. Ni tak boleh, ni dah melampau ni.
kan. So benda-benda ni kita kena ajar sebab budaya tu tak ada. Benda tu something yang baru. So jadi kalau nak relate dengan orang kata apa, bulan kemerdekaan ni kan, elemen-elemen walaupun you kecewa ataupun tak puas hati, berlainan fahaman politik apa semua kan, so tapi kena tahu batas-batas dia tu kan. Jangan sampai macam orang kata apa, melanggar undang-undang kan, menghina undang-undang negara, mempertikaikan undang-undang negara. Jadi at some point kita kena ada terapkan elemen patriotik, elemen sayangkan negara, respect kepada pemimpin-pemimpin. Itu memang budaya orang Melayu lah, budaya Malaysia kan. Itu yang nak ditonjolkan. Jadi kita tak nak anak-anak muda ni kita tak didik dia kan, dia mencipta satu budaya baru dan budaya itu pula diterima. So jadi yang membezakan antara kesalahan jenayah dan juga bukan, yang ini yang ada dekat tengah-tengah ni ialah cyberbully. Bully cyber ni. Kadang-kadang kita tak sedar kita jadi pembuli kepada orang kan. Kita troll orang tu kan, kita ambil gambar dia, lepas tu kita post, komen kan. So yang ini bully cyber ni kat tengah-tengah, dia tak jatuh kepada undang-undang dan dia jatuh kepada etika ke macam mana? Ataupun bergantung kepada kesan tu? Depends ikut situasi. Tadi tu dia balik kepada kerosakan, kerugian dan juga kesusahan tu. Kalau you bully dia kan, sampai menyebabkan dia kehilangan mata pencarian, jadi dia boleh orang kata apa, buat tuntutan mahkamah, menggunakan mahkamah kata to that level lah. Dan dia juga boleh membawa kepada perlakuan jenayah ataupun perlakuan yang lain, contohnya macam bunuh diri, ataupun menyebabkan sabotaj pula. Dia bengang orang ni, lepas tu dia pergi bakar kereta orang tu, dia pancitkan tayar. Jadi dia membawa kepada masalah lain, tapi dia berpunca daripada cyberbully ni. Bully cyber ni kita tak boleh nak letak di dalam undang-undang sebab kerosakan tu subjektif. Kerugian tu subjektif. So jadi macam mana nak measure kerugian tu? Jadi sebab itu tak ada undang-undang yang fokus kepada cyberbully ni. Jadi kita macam mana kita nak tackle tu ialah kita terapkan kesedaran daripada perspektif etika ni tadi. Okey, so terima kasih. Okey, so sebelum kita teruskan dengan soalan seterusnya, so kita nak mengucapkan selamat datang kepada semua penonton-penonton kita di ruangan YouTube channel dan Facebook Live. So selamat datang kita ucapkan kepada semua, jangan lupa like, share dan subscribe kepada YouTube channel kita. Okey. So jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang bagi menyemarakkan semangat kebersamaan kita untuk memerangi pandemik COVID-19. So sempena dengan bulan kemerdekaan ini kita membawa tajuk kebebasan dunia digital bersama Encik Zabri dengan Dr. Ainuddin. Okey, kita nak ada soalan daripada penonton di YouTube. Ada beberapa soalan di YouTube. Saya akan baca satu-satulah, satu persatu. InsyaAllah kalau ada masa saya akan bacakan ke semua. Tapi soalan ini yang menarik daripada Dr. Zuwati Hasim. Terima kasih Dr. Zuwati menonton kita, support kita punya podcast pada hari ini. Dia bertanya, dia ajukan kepada Encik Zabri berkenaan dengan inisiatif ke arah open science dan open data. Apakah polisi sedia ada bagi melindungi copyright dan national security? So saya tak tahulah untuk Encik Zabri ataupun Dr. Ainuddin berkenaan dengan soalan Dr. Zuwati ni. Open science? Ya. Sebab dengan inisiatif, saya ulang balik soalannya, dengan inisiatif ke arah open science dan open data, apakah polisi sedia ada bagi melindungi copyright yang mungkin mereka telah buat lah, our lecturer tengah buat, dan national security. So, ya. Itu soalan. Okey, soalan ni dia terlampau luas juga ni. Okey, kalau berkenaan dengan open data dan juga open system jadi kalau kita kerajaan sedang berusaha kan, macam kita di Cyber Security Malaysia dan juga di bawah KKMM, kita sedang mengusahakan, kita panggil digital identity. So jadi setiap rakyat Malaysia sepatutnya diberikan identiti digital, di mana untuk mengelakkan macam dekat dunia cyber dia boleh jadi sesiapa sahaja.
Dia boleh register atas nama orang lain dan dia boleh buat apa-apa yang dia suka. Kan? So jadi sebab data tu, kalau nak relate pada soalan tadi, data tu data terbuka, open, siapa-siapa boleh access, siapa-siapa boleh ni. So jadi at least kalau kita ada digital identity ni macam kad pengenalan jugalah. Jadi untuk masuk data-data terbuka milik kerajaan, you kena guna kad identity. Tapi kalau itu milik swasta ke organisasi ke, terpulanglah dekat dia. Tapi organisasi yang swasta tu pun dia boleh tetapkan juga. Okay, kita punya open data ni hanya boleh diakses sekiranya kamu ada digital identity. Without the digital identity tak boleh masuk. Kalau you nak masuk, nak gunakan tu, you masuklah Facebook ke, you masuklah Twitter, itu you boleh register dengan nama tak apa-apa. Tapi kalau dengan yang inisiatif yang ini, digital identity tu kena ada option tu, so senang kan. So jadi kalau relate balik semula kepada copyright, kan, copyright of course kita ada Kementerian KPDN HCP, di mana akta-akta hak cipta semua termaksud di bawah bidang kuasa dia lah kan. So jadi kalau data-data tu kita post, contohnya macam gambar kan, gambar kalau macam open source, source code tu kita menggunakan sumber terbuka, memang telah diterima ataupun amalan dia ialah kita, kalau kita nak guna, kita kena tak boleh nak buat profit. Kalau nak buat profit, you kena ada some payment dengan open source, that kind of agreement tu. So maknanya dah ada polisi tu. Jadi dari segi undang-undang, dia berkaitan dengan hak cipta lah, hak cipta dengan KPDN HCP. Contohnya macam streaming Astro kan, ada kes-kes jenayah di mana dia restream balik. Dia restream balik semula, lepas tu dia masukkan dia punya connection tu dalam TV, Android TV. So siapa beli Android TV tu dia dah setting kan, boleh dapat Astro. So this is considered as menyalahi akta hak cipta lah. So jadi Astro dia boleh, orang kata apa, boleh buat aduan dan boleh diambil tindakan di bawah akta hak cipta, di bawah KPDN HCP. Jadi anything yang related to hak cipta kena refer kepada KPDN HCP. Okay. So saya harap soalan tu menjawablah pertanyaan, kata apa, kenyataan tu menjawab soalan daripada Dr. Zuhati tadi. Okay, Mas? Ya. Mungkin ada kalau soalan tu Dr. Ainuddin pun nak ulas juga ke kan? Nak jawab juga, ada pandangan. Okay, terima kasih Mas. Saya dah Encik Zabri dah cover. Betul lah. Dia selalu di bawah hak cipta lah. Bila kita kata dia open source ataupun kita nak bagi akses kepada semua orang. Saya rasa yang jadi isunya cumalah bila kita ada penyalahgunaan, seperti Encik Zabri cakap, kalau kita guna itu untuk profit sebagainya, itu dah ada kesalahan di situ. Okay, itu saja. Terima kasih. Okey. Jadi terima kasih. Soalan daripada YouTube. Ada lagi ke Cik Noah? Soalan daripada ada beberapa, tapi tak apa, kita proceed dengan kita punya soalan dulu. Tak ada. Okey. Jadi kita boleh teruskan dengan kita punya soalan dan pertanyaan lah. Mungkin ada banyak lagi soalan yang belum terjawab ya Cik Noah. Mungkin ada beberapa soalan. Jadi saya mungkin nak tanya kepada Dr. Ainuddin dan juga Encik Zabri lah. Mungkin apa langkah-langkah untuk kita mengatasi daripada berlakunya jenayah cyber ini, kebebasan di dunia digital yang terlalu menjadi-jadi sekarang ni, sebab dengan isu sekarang saya rasa dunia digital sekarang macam terlalu open dan sangat tak ada dia punya limit lah. Jadi mungkin apa langkah-langkah yang boleh untuk mengatasi semua ni? Betul juga tu, saya setuju. Langkah-langkah untuk orang kata macam sekarang ni kan, orang boleh, orang kata apa, boleh macam orang kata apa, internet ataupun maklumat tu di hujung jari kan. So adakah kita punya langkah-langkah untuk kita atasi perkara-perkara ni? Mungkin kalau kita start dengan Dr. Ainuddin, mau kepada etika. Okay, terima kasih Encik Noor dan Mas. So kalau kita tengok kepada langkah-langkah untuk mengatasi perkara ni lah. Okay. Tadi kita dah pun bincang kesan. Kesan tu dia mungkin melibatkan individu itu sendiri, kalau lebih tinggi mungkin melibatkan institusi, dan kalau lebih tinggi lagi mungkin melibatkan negara kan. Okay. Jadi bagi saya lah, okay, untuk
mungkin beberapa langkah yang kita boleh lihat untuk mengatasi perkara ini. Okay. Yang pertama sekali, bagi saya mungkin media boleh memainkan, media perdana sendiri boleh memainkan peranan. Okay. Sekali saya dah tentang media perdana, kita selalu cakap tentang media sosial. Kita kata remaja, tapi remaja ni dia adalah komposisi pengguna media sosial itu. Kita tengok golongan tingkat umur tu selalu kita remaja tu ramai. Okay? Walaupun kita tak nafikan yang dewasa pun ada, tadi Mas kata atau atuk pun ada, ya betul. Tapi cara penggunaan tu ataupun objektif penggunaan tu pun dia berbeza. Untuk remaja ni dia lebih santai, lebih untuk berkongsi, menyatakan pendapat dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih sini dia mungkin lebih untuk macam berkaitan dengan kerja dan sebagainya. Okay. Jadi ada saya mungkin boleh kongsikan beberapa amalan lah kalau kita yang berada di dalam media sosial, okay, ataupun mungkin garis panduan juga dalam kita menyatakan kebebasan kita. Jadi kita kata dalam media sosial ni selalu kita akan relatekan kebebasan kita untuk menyatakan apa, untuk menyatakan kita punya pendirian, kita punya pendapat, ataupun berdasarkan kita punya komen, berdasarkan kita punya emoticon sendiri. Okay. Pertama sekali kita kena beringatlah bila kita bercakap. Kalau kita bercakap tapi dalam media sosial itu selalu kita apa yang kita tulis. Okay. So kita kena berwaspada. Macam mana kita berwaspada bila kita betul-betul, begitu juga kita kena berwaspada bila kita berada dalam media sosial ataupun dunia digital. Okay. Kata pepatah terajak perahu boleh diundur, terajak kata boleh delete. Macam tu jugalah kalau dalam terajak kata. Jangan. Boleh delete kalau awak sempat delete. Tapi sebenarnya kalau kita post dalam masa 1-2 saat je orang dah screenshot. Itu yang selalu berlaku. Okay? Dan kita tahu yang dikata delete ni pun kadang-kadang tiba-tiba komen tu dah hilang tapi orang dah screenshot dah jadi. Memang dah itu dah jadi bukti. Apa yang kita nak deny. The next step yang kita nak deny, akaun Facebook saya kena hack lah sebab tu tak tahu siapa yang tulis. Itulah. Saya je cerita sikit lah. Okay, yang pertama tadi itulah kita kena berwaspada. Okay? Sebab apa? Sebab hati ni, apa yang niat kita di hati ni, kita tak nampak, orang tak nampak secara fizikal betul macam saya cakap dengan betul. Jadi selalunya kita akan nampak niat di hati kita bila mana bila kita luahkan perasaan kita. Tapi kalau di dalam dunia digital ni, apa yang kita komen, apa yang kita tulis, apa yang kita post dan sebagainya. Okay? So dia cakap apa yang kita tulis nanti dia akan menunjukkan apa niat, apa yang ada dalam hati kita. Dan yang kedua tu, bagi saya tadi beringat bercakap, yang kedua kita bercakap benar lah, okay? Apa-apa maklumat, apa-apa berita kita kena semak dulu, okay? Kalau kita rasa tak benar, tak payah pun nak share, just keep it to ourselves lah, okay? Yang ketiga bijak menilai, okay? So kita fikir dulu puas-puas. Berbaloi tak untuk kita komen, berbaloi tak untuk kita upload kita punya sebab fikir dulu dengan menyesal di kemudian hari. Okay. And then luaskan yang seterusnya, yang keempat bagi saya adalah kita luahkan pendapat tu berdasarkan fakta. Ini berkaitan dengan nombor 2 tadi lah, bercakap benar. So kita jangan kita tak ada data pun untuk kita komen dan sebagainya, so tak perlu. Okay, dan kita jangan beri pandangan tu mungkin kita mengeridukan lebih ramai orang. So kita kena pastikan dia akan ada fakta. Dan yang last sekali bagi saya, yang kelima, beri pandangan, okay, beri komen dan sebagainya tanpa menyebabkan kebencian. Okay. Setuju. Ini yang mungkin berkaitan dengan apa yang kita cakap. Sebab kita ada pelbagai pandangan, ideologi kita berbeza. Okay? Dan selalunya pandangan yang menyebabkan kebencian atau menyebabkan kebencian ini bila kita ada perbezaan ideologi. Kadang-kadang di Facebook tu berbeza kelab bola sepak yang kita sokong pun dah boleh jadi serius kan. Boleh buat gaduh. Apa dah, perasan tak kadang-kadang kita ada ahli grup kita dalam WhatsApp tu kita pulaukan dia. Kita pulau dia. Sebenarnya itu pun memulaukan salah seorang individu dalam grup fizikal digital, contohnya WhatsApp, dia juga termasuk di dalam bully cyber sebenarnya. So kena berhati-hati. Yang penting kesan dia tu. Bagi saya betul tak? Kesan dia tu. Betul. Yang penting kesan tu. Okey, lebih kepada individu lah kan. Betul. So Cik Zabri, tadi saya tertarik juga dengan digital ID yang Cik Zabri ada
katakan tadi, itu adalah salah satu langkah yang mungkin pihak kita Cyber Security Malaysia nak buat untuk mengatasi langkah-langkah kan, cara-cara untuk mengatasi masalah isu ni. Adakah lagi langkah-langkah yang mungkin Cyber Security Malaysia cadang plan buat untuk mengatasi masalah isu-isu sekarang ni lah? Yang inisiatif digital identity tu Cyber Security Malaysia kita terlibat lah sebagai anggota. Inisiatif tu dibawa oleh KKMM. KKMM dan juga ada banyak lagi lah agensi seperti MCMC, seperti Mampu dan sebagainya. Maknanya kerajaan dia dah faham isu ni dan kita tengah cuba untuk hasilkan penyelesaian dia lah. Kalau dia tak boleh menyelesaikan 100%, dia menyelesaikanlah 70%. Kita jangka 70%, 80% lah. Kalau tak ada, lagilah bermasalah. Jadi selain daripada inisiatif ni, kalau dekat Cyber Security Malaysia lah, kita ada konsep kita panggil cyber kasar. Memperkasakan cyber. Macam mana kita nak memperkasakan cyber ni ialah kita perkasakan 3 elemen utama: people, process dan juga teknologi. Jadi in order untuk ni, pertama sekali faktor manusia. Manusia tu dia kena ada pengetahuan yang secukupnya, dia kena attend training. Kalau staff kita tu, kita bagi dia pengetahuan yang secukupnya. Kalau keluarga kita, anak-anak kita, kita bagi dia kesedaran, ajar dia prinsip-prinsip etika cyber. Kalau macam proses pula, proses kita di tempat kerja, kaedah-kaedah yang sepatutnya. Sebab proses ni bagus, proses dapat, kalau kita dokumenkan secara betul, dia dapat mengelakkan, mengurangkan kesilapan, dia dapat mengekalkan kualiti, piawaian, SOP lah senang cerita. Macam COVID ni kita SOP kan. Ada prosedur ni pula tak boleh nak main reka-reka je. Kena ikut data dan sains. Kajian-kajian macam COVID-19 ni kita ikut WHO. Memang dah diterima pakai dah. Janganlah mempersoalkan kenapa 1 meter, kenapa 2 meter, kenapa nak pakai 2 lapis. Orang lain dah study. Buat kajian yang sebelum ni. Lepas tu you nak mempersoalkan, siapakah diri anda untuk mempersoalkan? That's the idea lah. Kalau proses kita mengikut piawaian, orang tak pertikaikan. Dan kemudian last kali tu teknologi. Teknologi ni gunakan teknologi yang sesuai, teknologi yang betul. Jadi ini adalah inisiatif di bawah Cyber Security Malaysia itu sendirilah. Itu secara konsep besar, tapi kalau nak menjurus kepada tajuk kita hari ini, kebebasan ni, kita ada juga inisiatif etika cyber ni. Mana kita tekankan, mana kita fokus, kita buat konten. Kita buat konten dari segi kesedaran cyber ni, etika ni, kita cuba untuk didik konten untuk kanak-kanak, untuk remaja, untuk dewasa dan juga di tempat korporat atau tempat kerja. Di mana dia punya asas utama dia tu ialah empathy. You nak kena, pertama sekali you kena ada perasaan empathy tu. Jadi kalau you ada perasaan empathy tu, you takkan buat benda tu dekat orang lain. Melainkan you saja je nak kenakan orang tu. You bengang dengan dia ke, you marah dengan dia ke, ataupun sengaja nak kenakan dia. Tapi cuba letakkan diri you pada tempat dia. Macam mana sekiranya orang lain buat macam tu dekat you? Apa perasaan you? That kind of empathy tu kena ada dekat dunia cyber ni. Tapi because of dia berbalik kepada dia tak ada identity, dia menyorok di belakang keyboard, dia boleh lah sesuka hati dia. Tapi nanti kalau orang kata apa, benda tu jadi balik dekat you, and then macam mana? And then pengetahuan. Macam mana nak menggunakan peralatan dengan betul. You pakai handset ataupun gadget mahal kan. Tapi tak reti guna. Beli terus install terus pakai. tak guna 100%. Dia tak godek-godek pun apa feature yang ada dekat situ kan. Jangan saya terasa dekat sini. Saya beli pun kadang saya guna rasa 50% daripada function handphone saya je. Itu nak kena tingkatkan pengetahuan, kena orang kata apa, belajar gadget-gadget. Kalau kita guna Windows,
apa features Windows tu, security dekat situ, macam mana nak harden, nak improve dia punya security tu, memang dah ada. Just check, dia set kepada default. Tapi sebenarnya kita boleh ketatkan lagi. Benda-benda ni nak tak nak kena belajar. Kadang-kadang orang dia tak nak belajar, malas lah benda ni. Aku bukan dia pandai sangat komputer ni. Isu dia sekarang ni, this is the trend. Nak tak nak you kena belajar benda ni. Because kalau you tak belajar, ini adalah persekitaran anak-anak kita, the next generation tu membesar dengan persekitaran macam ni. Kalau you abaikan, maknanya you abaikan diorang juga. You tak boleh nak protect diorang kalau you tak tahu. Setuju. So end up nanti anak-anak tu boleh terdedah kepada ancaman-ancaman dan risiko-risiko jadi mangsa ni lah, bully cyber, jenayah cyber dan sebagainya. Betul, setuju. Saya tertarik dengan ada satu soalan daripada penonton, sebab soalan ni pernah ditanya kepada saya sebelum ni daripada Puan Azlin Radi. Macam kenal lah penonton tu. Macam kenal penonton tu sebab saya pernah ditanya. Penonton setia pernah ditanya soalan yang sama berkenaan dengan kebawasan dunia digital sekarang ni kan. Ada juga business owner yang menggunakan strategi bad marketing yang kadang-kadang keterlaluan ni. So pendapat panel macam mana? So sekarang ni ramai orang guna bad marketing ni. Macam mana panel? Menarik soalan ni menarik. Kadang-kadang kalau orang tanya saya macam tak tahulah, ikutlah strategi marketing kot. Dr. Ainuddin kalau ada komen Dr. Ainuddin. Okey, terima kasih. Ni dah sampai label bad marketing semua. Okey, terima kasih. Saya rasa semua orang pernah ada pengalaman berkaitan dengan bad marketing. Okay, saya mungkin tak nak komen lanjut berkenaan dengan bisnes sendiri, tapi mungkin saya boleh pergi kepada punca-punca dia kenapa perkara itu berlaku. Okey. Tadi kita bincang kenaan ini mungkin berlaku kerana kita ada perbezaan ada dari segi politik, dari segi negara, dari segi agama dan sebagainya. Tapi antara punca-punca lain juga pelanggaran undang-undang dan etika di dalam dunia digital ini adalah berkenaan dengan kewangan. Okey, mungkin berkaitan dengan tadilah bad marketing. Sebab kita tengok kadang-kadang dia berlaku pelanggaran keetika bila kita cuba mencari populariti contohnya. Okey, kalau kita influencer contohnya kan, lagi ramai kita punya follower, kita lebih kita influencer, so lebih ramai kita punya pengikut, so lebih besarlah kita punya influence tu. Okey, cumanya mungkin dalam kita punya untuk setengah individu dalam dia punya kita kata objektif untuk mencapai lebih ramai followers contohnya ataupun lebih ramai penonton, cara terbaik kita lakukan seperti apa yang dikatakan sebagai bad marketing. Okay? Satu yang orang tak suka, okay? Dia mungkin tak sampai level undang-undang tadi macam Encik Zabri dah terangkan, tapi selalunya apa? Perkara-perkara yang tak cantik lah saya kata kan. Perkara ni hanya selalu mendapat perhatian. Simple. Kita tengok kita punya akhbar, media perdana contohnya. Mungkin tak semua. Tapi kalau kita tengok secara general, paparan ataupun tajuk-tajuk artikel di akhbar. Okay? Positif ataupun negatif. Bukan positif negatif, selalunya dia akan menunjukkan berita-berita yang kontroversi itu sedikit lah. Okay? Tapi dia yang berita-berita very kontroversi dia kalau tak ke depan. Sebab itu yang akan menarik perhatian orang untuk membeli akhbar ataupun untuk membaca. Dan tajuk-tajuk artikel yang kita tengok yang very positif. Dia kadang-kadang ada tapi selalunya dia kurang dari segi menarik perhatian tu benda yang negatif ni. Saya nampak dia akan orang lebih tertarik nak baca compare dengan yang very positif plain macam tu. So saya rasa itu yang berlaku juga di dalam bad marketing. Okay. Tapi itulah susah kita nak cakap kan, kadang-kadang dia menyentuh sensitiviti masyarakat. Kadang kita fikir produknya kita buat tu sendiri. Okey. Tak payahlah kadang-kadang kita pergi Facebook sekarang ni macam-macam iklan kan. Saya kata macam mana ni kalau itu kita tengok dalam Facebook kadang-kadang iklan macam-macam keluar. Tapi kita dapat bayangkan sebenarnya itu kita di peringkat umur sekarang. Dan sebenarnya kalau anak-anak kita juga yang ada akun Facebook, itulah juga yang dapat nampak dan sebagainya. So we know actually what actually available for them. Dan itulah sekali lagi memang kita sebagai macam mana kita nak buat netizen, macam mana kita nak mengajar lah. Mungkin antara kita yang boleh buat apa yang kita boleh buat sebagai netizen ataupun kita boleh komen semula lah.
kalau ramai-ramai dia cakap tak sesuai dan sebagainya, berlaku juga kan, bila kita komen banyak dia orang tarik balik iklan tu, minta maaf dan sebagainya. So, mungkin kita boleh mainkan peranan sedemikian lah. Okay, kita menegur, mungkin tak ada dari segi undang-undang, tapi netizen sendiri kan, kadang kita selalu buatkan netizen ni jadi apa nama kita kata enforcer dan juga jadi pengadil untuk apa yang berlaku di media digital. So kita boleh mainkan peranan untuk kebaikan di situ. Okay. So itulah jawapan daripada saya. Encik Zafri ada nak tambah ke berkenaan dengan bad marketing ni, Encik Zafri? Ada ke kes-kes sebelum ni sampai dibawa ke undang-undang, Encik Zafri? Ada. Ada. Tapi saya tak nak lah pasal kes tu sudah berjalan, tak nak komen yang itulah. Okey. So kita tak nafikan. Bila sebut dia guna bad marketing strategi ni, macam Dr. Ainuddin cakap tu, dia memilih untuk kontroversi. Dia memilih untuk biadab. Maknanya dia tak ada adab kan dalam buat marketing tu. Dia nak terkenal dengan cara-cara macam gitu. Itu kita tak boleh nak buat apa lah. Kan? Kita berharap pada kita punya barisan tentera bawang lah untuk mengecam macam Dr. Ainuddin cakap tadi tu, tegur dia apalah di sini kan, nanti social influencer yang lain tu pick up tegur apa benda semua kan, berharap dia akan tarik balik. That's the culture. Obviously culture tentera bawang ni dah terkenal lah di seluruh dunia. Itulah hukuman dia. Hukuman tentera bawang lah. Ya. Tentera bawang akan bertugas kan, memberi pengajaran. Mak kau hijau kan, itu tagline dia. Jadi dia tak ada dikenakan tindakan lah, Encik Zafri? Tak ada, tak boleh. Benda tu subjektif lah kan. Dia punya kerosakan, dia punya kerugian dia tu subjektif. Tak boleh nak ditentukan. Kalau masuk mahkamah, benda tu nak kena dibuktikan, you kerugian itu, kerugian ni. Biasanya benda subjektif ni memang dia tak boleh nak defend, because court dia akan berdasarkan fakta dan juga scientific apa semualah. Betul. So jadi, kepada tentera bawang tu amat penting lah dia orang punya kata penglibatan dalam hukum penyalah etika. Sebab dia macam orang kata apa, dia ekosistem keseimbangan tu penting. Jadi tentera bawang ni pula, dia mindset dia kena betul. Tak boleh lah mindset dia tak patriotik kan. You nak belasah benda-benda yang tak patriotik kan, tak boleh. Kita punya backup prinsip kita at least patriotik kan. Nak jadi tentera bawang, jadilah tentera bawang yang patriotik dan tak serang negara sendiri dan beretika. Kalau yang macam bad marketing punya ni, you nak buat okey, tak apa, itu you punya hak kan, tetapi elakkan daripada 3R. Dari konsep 3R. Royal, religion, race. Ni. Apa-apa yang berkaitan dengan institusi diraja, you tak boleh kacau. Melibatkan agama, you tak boleh kacau. Kemudian melibatkan bangsa ataupun bangsa. Yang ini kalau you main macam ini, memang you akan boleh termasuk bawah satu kesalahan jenayah lah. Setiga tu lah yang akan termasuk bawah jenayah. Itu jangan main. Jangan cari pasal kat situ. Itu kita kena tahu lah. Kalau you nak buat menari gelik ke, you nak buat tarian apa ke kan, itu sekati lah. Tapi tarian you tak boleh kaitan dengan 3 ni. Because Malaysia ni kita kena tahu sejarah dia tu, kita ni multiracial, kita pentingkan keharmonian. Kalau you buat salah dekat sini je, memang kita akan tegas lah benda-benda macam ni. Untuk kebaikan semua. Okey, so kita pun rasa dah sampai hampir ke penghujung rancangan. Kita nak ada last soalan kan, Mas? Last soalan ya, Cik Noah, mungkin untuk ditanyakan kepada kita punya panel pada hari ni lah, mungkin pelindungan macam mana yang kita boleh gunakan untuk kita protect diri kita untuk melindungi daripada kita terkena jenayah cyber ni, ataupun daripada kena hack ke, kena scam ni lah biasanya yang banyak terkena, walaupun dah bagi tahu macam mana jangan angkat call apa ke, nombor tak dikenali kan. Contoh macam itulah, apa perlindungan yang patut kita lakukan? Okey, kalau tanya saya, saya dah study. Sebab ada banyak, ada macam-macam sekolah, ada macam-macam fahaman.
So kalau macam yang saya dah tentukan ada 4 benda penting kan. Okey, pertama sekali ialah sentiasa pastikan gadget tu updated. Sentiasa version yang terkini. Sebab apa? Bila penjenayah cyber ni dia akan masuk mengikut kelemahan-kelemahan sistem OS ke apa-apa sistem lah. So jadi orang yang buat sistem ni dia akan sentiasa orang kata apa, review. Kalau ada kelemahan dia akan improve. Itu penting untuk kita update. So janganlah fikir macam wah ini update nanti nak suruh tukar handphone ni, because handphone ni tak boleh nak support the latest punya feature kan. No, that's not it. The idea dia ialah kenapa? Because of yang paling latest tu lah yang paling selamat, paling canggih dan paling terbaik. Dan yang kedua, jangan akses Wi-Fi secara Wi-Fi yang awam. Berhati-hati. Wi-Fi percuma. Wi-Fi percuma. Ini salah satu orang kata apa, punca lah kan. Kalau boleh at least pinjam kawan punya pun lebih selamat daripada you access mana-mana yang public ni kan. Kalau you terpaksa juga kan boleh untuk akses, tapi jangan buat transaksi kewangan, jangan akses akaun-akaun personal because ada kemungkinan benda tu telah dipasang oleh penjenayah cyber tu sendiri. Tapi kalau you guna VPN, okey, tak ada masalah. Kan? VPN tu dia akan encrypt lah, menyusahkan lagi. Kemudian phishing link. Waspada dengan phishing link ni. Apa-apa URL yang kawan-kawan kita bagi kat grup WhatsApp, you tak percaya, you tak kenal, tak payahlah buka. Kan? Tawaran itu, tawaran ini kan. Itu semua tak payah, tak berbaloi. Terus delete dia. Kadang-kadang email juga, email tu tak kenal, delete, because this is the way macam mana penjenayah cyber tu dia nak trick kita untuk create backdoor supaya dia boleh masuk dekat belakang. And then last kali ialah you punya personal data. Kena hati-hati dengan personal data. Sebab apa? Kalau you overexpose, you terbagi ke apa nombor IC kan, share you punya vaksin punya pasport apa semua, ada golongan-golongan ni dia collect information ni. Kalau you jadi target dia, maklumat ni penting. Sebab apa? Nanti bila dia buat social engineering, dia call you and tanya, oh you nombor IC ni, you daripada account ni. Untuk social engineering, untuk tipu, berdaya, dan akhirnya kita percaya pula dengan dia because maklumat tu betul. Padahal maklumat tu kita yang bagi. So pada saya ni 4 benda ni penting sekali lah. Yang lain-lain tu kalau nak tambah lagi, okey. 4 perkara ni lah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan diri daripada kena. Ini pada saya lah, pada saya. Dr. Ainuddin, pesanan last kepada penonton kita yang menyaksikan kita punya program pada hari ini? Dr. Ainuddin. Saya lupa nak minta maaf. Okey. Seronok dengar apa yang Encik Zafri share tadi. So tak apalah. Encik Zafri dah sharekan apa 4 tadi apa yang kita perlu buat untuk pastikan kita selamat. Okey, mungkin pesanan saya lah kepada para pengguna ataupun kepada kita warga digital. So kita dalam dua alam sekarang kita ada dalam dunia nyata dan kita ada juga dalam dunia digital. So kita kena ingat apa yang kita lakukan secara online ataupun dalam dunia digital ni, okey, dia sama je kesan dia dengan apa yang berlaku dalam dunia nyata. Okey. Dan mungkin tak salah kalau saya katakan sebenarnya apa yang berlaku dalam dunia digital ni mungkin lebih hebat. Kerana kenapa? Apa yang berlaku kesannya lebih dahsyat. Kenapa? Kerana ia berlaku sangat cepat. Viral, cepat berlaku. Dan sangat ramai yang akan dapat maklumat berkenaan. Okey, sangat ramai yang terkesan dan selalunya dia akan kekal. Ingat bila kita upload video kita tu, bila orang dah upload, dah ada di handphone, benda tu akan kekal. There's no way kita nak macam mana kita nak tarik balik. Kalau kita delete video kita di Facebook, mungkin dah ada yang download, mungkin dah ada yang snapshot. So dia kekal. So berhati-hati. Okey, kerana bila kita dalam dua dunia ni lah. Kita punya digital twin dalam dunia digital. Kita boleh kata kita punya avatar sendiri dalam dunia digital. So kita kena pastikan dia seimbang antara dua ni. Ada setengah orang kita dapat tengok kawan-kawan kita kata, dia ni dalam real world relax je, senyap je, tak ada pula. Tapi dalam dunia digital dia punya komen lain macam lah. So dia berbeza. So orang boleh nampak kata,
Ini ada isu, mungkin ada isu sikit ni. Okay, dari segi identiti tu. Okay. Mungkinlah terakhir sekali dari saya cuba relatekan dengan tema kita berkenaan dengan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan kita. Sebagai rakyat Malaysia, warga digital, kita membawa nama Malaysia. Okay, walaupun tadi Encik Zabri dah cakap, dunia tanpa sepadan, yes betul. Kita warga digital ni memang tak ada sepadan, tapi kita tengok kita ni sebenarnya adalah warga Malaysia. Okay, so kita masih memakai kita punya lencana Malaysia di dada ni. Okay. So kalau kita kata Malaysia tu, kita lihat baliklah kepada kita punya rukun negara, relatekan balik dengan Hari Kemerdekaan. Rukun negara kita sebagai warga Malaysia. Pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Ini yang atas sekali kalau kita tengok kenapa dia orang pilih untuk letakkan di atas sekali, sebab memang dia orang dalam penggubalan rukun negara itu sendiri. Okay. Kepentingan kepercayaan kepada Tuhan ini, sebab ini selalu inilah yang akan membentuk ataupun membawa kita kepada etika moral yang akan membantu kita, membentuk segi etika dan moral. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, itu Encik Zabri dah cakap tadi, sebab kita tahu dia adalah kena taat. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan inilah yang menentukan hak-hak kita sebagai warga negara. Semua ada dekat situ. Kita tahu kita sebagai warga Malaysia, apa hak kita dalam Malaysia ni. So jangan pula kita tiba-tiba aku nak ni lah. Tak ada dalam perlembagaan. Tengok dulu. Dengan kita senang-senang nak minta dan sebagainya. Sebab dia digubal memang tujuan untuk kewujudan negara Malaysia yang stable dan sebagainya. Yang keempat, keluaran undang-undang. Ini yang Encik Zabri dah banyak sentuh. Kita ada dalam dunia nyata undang-undang yang banyak kita dapat tengok, tapi dalam dunia digital juga kita kena aware ada undang-undang. Walaupun tadi kita dah bincang, mungkin dia hanya sekadar etika, tapi dia mungkin boleh naik sampai ke atas undang-undang. So kita kena aware, berhati-hati dengan apa sekali tindakan kita. Dan terakhir sekali, inilah yang mungkin dalam konteks saya sendiri, kesopanan dan kesusilaan. Ini pun kita kena tengok. Etika dan moral dari segi personality dan tingkah laku seseorang kita sebagai rakyat. Apa yang kita komen tu sebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia, itulah komen kita sebagai rakyat. Betul. So tata tu kesopanan tu sopan lah, sopan macam Encik cakap. Dan satu lagi kesusilaan tu sendiri. Kesusilaan tu maknanya kita tak suka kepada benda-benda yang tak baik. Maksudnya bila jadi tentera bawang tu, kita punya peranan kita nak membetulkan benda-benda yang tak betul. Betul. Menarik. Akhir sekali sifat sopan santun. Akhir sekali sopan simpan santun dan saling menghormati sesama kita lah warga digital. Itu saja dari saya. Menarik pesanan kan? Betul tak? Banyak dan panjang pesanan daripada Ainuddin. Menarik itulah pesanan tu. Itulah inti kita lah Cik Anwar. Betul. Menarik pesanan yang diberikan oleh Dr. Ainuddin, berpegang teguh kepada rukun negara, tak kisah kita berada di dunia digital ataupun dunia sebenar. So terima kasih kepada semua panel-panel kita, Encik Zabri, Dr. Ainuddin. Kita ada banyak sebenarnya soalan di ruangan YouTube. Cuma tak sempat kita nak membaca. 1 jam memang tidak cukup untuk kita baca kepada semua. Tapi tak apa, insyaAllah. So terima kasih kepada penonton